Okey tuan, tanpa lenggan, cuba tuan cerita sikit sejauh manakah relevannya pelaburan hartanah buat masa sekarang. Waktu pandemik sekarang ni kan, orang tengah hilang kerja, hilang pendapatan, malah ramai juga, banyak juga, bukan ramai, banyak juga rumah-rumah yang dilelong, rumah-rumah yang tak terjual sekarang ni berlambak-lambak. Daripada rumah Betul? saksir, rumah lelong pun tak terjual, rumah lelong, rumah saksir, rumah yang under con pun, yang dah siap pun, banyak yang dilelong. Apa komentar? Silakan. Dia yang pertama sekali tentang pelaburan hartanah ni kita kena tengok dua faktor lah. So yang pertama sekali individu yang nak melabur tu, satu kita cerita pasal kelayakan. So dia layak tak untuk beli hartanah yang so called dia nak beli, itu yang pertama lah. Kedua, sama ada dia mampu atau tidak. So apa yang berlaku biasanya dalam orang yang bercita-cita nak melabur pada hartanah ni, dia semak kelayakan dulu. So dalam banyak-banyak kes dia layak. Dia memang layak untuk beli. Mungkin payslipnya tu clear, mungkin ada sedikit wang deposit, ikut DSR bank pun lepas, you know. Jadi dia memang layak beli hartanah tu. Okay. Itu soalan yang pertama lah, layak atau tak layak dari segi paperworknya. Okay, dari segi paperworknya. Tapi ada satu lagi bahagian yang kebanyakan orang tak ambil detail lah sangat, dia tak mendalam, which is kemampuan. Sebab kebanyakan orang bila berhadapan dengan kewangan secara umum, sama ada nak melabur dan sebagainya, mereka jarang guna alat ni. Dia jarang guna alat ni. Dia banyak guna kat sini. Dia guna hati dan perasaan. So dia rasa, dia guna perkataan. Daripada perkataan pun kita tahu, dia rasa dia mampu. Dia rasa atau dia nak cuba, atau so perkataan yang selalu digunakan tu dia tak ada kena-mena dengan kewangan pun, lebih kepada hati dan perasaan lah. Okay, dia kata saya payslip saya okey, saya tanya bank kata boleh buat loan lepas, boleh beli hartanah 1 juta, contohlah macam tu kan. Kelayakan itu memang layak lah, tapi adakah dia benar-benar mampu untuk melabur 1 juta ringgit sebagai contoh, kalau kita guna angka tu sebagai pelaburan tanah lah, atau 200,000 atau 500,000, apa saja angka sekalipun. Betul ke dia mampu? Sebab bank dia kira DSR tak termasuk kehidupan kita. Dalam kiraan DSR bank tu dia tak ada kehidupan kita. Dia tak ambil kira hutang kita dengan mak ke, hutang kita dengan kawan ke, kan? Kita masih lagi ada lifestyle kita ke, dia tak ambil kira. Dia tak ambil kira hobi kita suka main golf ke. Itu kiraan-kiraan tu semua tak ada. Dia kira kita punya komitmen, pendapatan kita, dia kira kita punya komitmen. Okey, dia ada kiraan DSR, lepas tu dia keluar nombor. Dia keluar kat situ 30%. 30% boleh pergi lagi, maksimum 65%. So, tuan layak untuk beli rumah 700,000. Contoh macam itulah. Okey, itu yang pertama lah dari segi individu. Layakan dan kemampuan Betul, kelayakan dan kemampuan. Yang layak ni kebanyakannya layak. Mampu ni soal tanda tanya lah. Okey, sebab mampu ni dia ikut, kebanyakan orang ikut tekak. Dia ikut dia punya ikut selera. Okay, so sana nak jadi jutawan hartanah, aku pun nak jadi jutawan hartanah juga kan. Kenapa dia boleh jadi jutawan hartanah, saya tak boleh jadi jutawan hartanah sebagai contoh. Okay, so ada juga kena-mengena dengan selera. Bila kena-mengena dengan selera ni, dia dekat dengan hati dan perasaan lah. So dia tak hitung betul-betul, tak buat dia punya calculation betul ke mampu. Sebab dalam hartanah ni dia ada risiko dia. Dan selalunya kiraan risiko tu dia tak ambil kira. Kalau kita masuk apa-apa program, jumpa mana-mana sifu, baca apa-apa copywriting, tengok mana-mana iklan, okey? Saya kongsikan sedikit lah tuan. Dia menjual ni ada 3 cara dia menjual. Ada 3 cara dia menjual. Nak jual satu program ataupun nak tarik orang masuk, ada 3 cara dia nak jual. Sama ada dia jual ketakutan. Ni kalau kau tak beli hartanah ni nanti besok dah tak ada lah. Contohlah. Takaful biasa pakai ya? Ini kalau tak masuk takaful ni mati besok, anak bini kau tak beli cover. Kan? So sama dia jual ketakutan. Ini standard. Nak jual apa-apa barang pun, produk ke program ke, 3 je cara dia. Pergi belajar jauh-jauh, bayar ribu-ribuan dekat sipu, dia kompres, basically 3. Pertama sekali ketakutan. Kan? Contoh macam saya bagi tadi lah. Okay. Kedua, kalau tak boleh jadi dengan ketakutan, okey, sebagai contoh, tak boleh jual lah benda tu dengan ketakutan. Kedua, dia akan jual emosi. Dia akan jual apa yang dipanggil sebagai
benda yang rapat dengan kita. Contoh, mungkin benda ni sensitif lah, tapi saya nak bagi contoh je. Dia akan gunakan contoh RAS. Projek ni hanya RAS tertentu je dapat beli. Kau RAS tersebut kalau kau tak beli, sayang lah babe, kan? Dapat 30% diskaun. Kan? Kalau nak tunggu cahaya Nun Alip tu, dia dah mula tau, dia main RAS. Contoh. Affiliation. Contoh Hidup Melayu. Contoh macam tu lah. Okay? Lain macam benda ni sensitif lah. So dia main emosi. Kadang-kadang unsur agama nak menjual sesuatu. Okay? So itu perkara kedua. Tak jalan juga tuan. Tak boleh jual dekat benda ni. Dia akan main nombor 3. Yang ini kebanyakan garanti confirm dia jualnya. Saya terus terang kata saya pun bersalah dalam hal ni. Majority kalau saya berkenaan program saya pun saya akan guna nombor 3 ni juga. Sebab ini akan menarik orang. So apa dia? So dia akan jual impian. Nak jadi jutawan, okay? Anak nak bebas hutang, anak nak, nak vacation, okay? Nak ada dapat passive income, okay, kan? Duduk tepi, belik-belik, boleh dapat duit masuk RM10,000 sebulan. Impian. Nak bercuti keluar negara, sebagai contoh, nak isteri cantik, So all these are impian. Now, apa kena mengena benda ni semua dengan topik kita malam ni? So, apa yang berlaku ialah bila kita ada sesuatu benda yang kita nak push dekat market, dalam kes ni adalah hartanah lah. Jadi mereka yang terlibat dalam hartanah ni, dia ada dua pihak lah. Satu pihak adalah mereka yang menjual. Tak kisahlah menjual hartanah tu dari sudut developer ke, daripada sudut sifunya ke, daripada sudut apa sajalah, tak kisah, tapi yang menjual. Okay, so dia ada satu sudut. Lepas tu ada yang membeli. Okay, yang membeli ni, kalau pembelian biasa, okay, maknanya dia beli tu untuk perlindungan diri. Maksudnya ialah tak ada rumah, nak ada rumah at least sekarang sebiji, kan? Contoh, dan perlindungan diri. So itu sebenarnya tak jadi masalah. Sebab ini satu keperluan. Setiap manusia, setiap daripada kita ada keluarga, untuk masa depan mesti nak ada tempat berlindung. So kalau satu keluarga, satu rumah, tak ada isu. Tak ada masalah. Okay? Tapi pada waktu yang sama, ada juga satu golongan di luar sana yang menjadikan hartanah ni sebagai batu loncatan ataupun vehicle untuk membina kekayaan. Okay? Saya terus terang, saya seorang lah is guilty. Sebab apa? Sebab kalau bukan kita yang buat, saya tak nak terlibat lah benda ni semua, ini kapitalisme kerja lah, contoh lah kan, tak nak lah ni apa semua kan, apa ni fikir pasal harta benda ni semua bukan boleh buat mati kan, sebagai contoh. Okey, so kita tak buat. Kan, kita tak buat. So ada tak rasa-rasa orang lain buat? Cahaya Nun Alip mesti buatnya. Kap Lam Yanga mesti buatnya. Kan, yang lain. So saya Muslim, Islam, Melayu kan, tak buat semua benda-benda macam ni. Okay, you tak buat. Tapi that does not stop others by doing it. Itu yang pertama. Okay. So bagi saya, if you want to beat the system, you have to be in the system. Sebab if you not in the system, how can you beat the system? Kalau you berada dekat luar. Okay. So itu dua komponen, dua pihak. Okay. Now, kalau saya ambil pihak yang lagi satu ni, which is yang jadi pelabur hartanah ni sebagai contoh. Now, ataupun yang expire nak jadi pelabur hartanah. Yang bercita-cita, yang nak beli 10 biji rumah, nak beli 20 biji rumah. Okay. Bagi saya tak ada isu. Tak ada isu pun. Dia nak beli 200 biji rumah pun beli lah. Kalau dia mampu. Kapitalis. Dia tak menyusahkan diri dia sendiri. Dan pada waktu yang sama tak menyusahkan orang lain. So yang jadi masalah ialah, pertama dia tak mampu. Kedua dia susahkan diri dia dan dia susahkan orang lain. Okay. So because dia expire untuk jadi pelabur tanah. Kan, dia bercita-cita, belum lagi jadi. Kan, jadi dia terlibatlah dengan nak panggil sifu ke, nak panggil program ke, apa ke, dia terlibat. Macam saya sendiri, saya tak pernah gelarkan saya sifu hartanah lah kan, sebab saya bukan sifu apa pun. Okay, adalah pengalaman sikit dalam pelaburan hartanah. Banyaknya tak adalah lebih kurang 60 lebih biji. Okay, adalah lebih kurang 400 lebih penyewa. Okay, so adalah sikit kan. 400 penyewa tu ada? 400 penyewa? 400 penyewa lebih, boleh lah kan. Nak bagi staff. Nak bagi staff gaji tuan, kan. Kalau bukan kita macam saya kata tadi, siapa lagi kan. So adalah pengalaman sikit. Now,
ada jatuh, ada bangun, ada benda yang kita kena hadapi. Benda ni bukannya senang. Dia macam satu penjagaan kan. Ada jatuh bangun dia, ada cabaran kena hadapi. So yang pertama sekali, bagi satu golongan ni, kalau tak ada persediaan, tak ada ilmu, tak ada orang betul-betul guide dan sebagainya, dan hanya percayakan tawaran tertentu yang nampak macam menarik, okey. Jadi ada kemungkinan jadi macam kes yang confession tu lah, lebih kurang. Boleh terus ulas tuan. Kes tu. So saya tak ada nak salahkan. Betul, saya tak ada nak salahkan pihak A atau pihak B. Saya tak salahkan pihak yang menjual, saya juga tak salahkan pihak yang membeli. Tapi bagi saya ini adalah tak ada salah siapa-siapa. Just a matter of setiap daripada kita kalau ambil satu tindakan, you have to be responsible of your action. So you kena bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Jadi kalau you nak melabur hartanah, and then you tak nak buat kajian mendalam, and then you tak nak belajar betul-betul sebelum melangkah, okay, dan hanya bulat-bulat percaya apa saja orang cakap dekat luar sana, then you are taking the risk lah. You memang ambil risiko tersebut. Okay, tu yang pertama. Lepas tu saya punya style pula, saya tak tahu orang lain lah, saya punya style pula, baru-baru ni orang gunakan video saya. Okay, dia orang gunakan video saya buat iklan tak apa-apa, scam dan sebagainya lah kan. Okay, so saya boleh ambil tindakan macam yang confession tu kan, membawa membebel lah, saya ni tu ni apa semua kena tipu apa semua, apalah dia orang ni semua tak bagus lah, bla 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 bla. Okay, atau saya boleh ambil tindakan lagi satu, which is saya buat laporan polis, saya hubungi program saya hubungi Facebook, saya hubungi SKM dan saya ambil tindakan saya. Okay, then I don't bitch about it, dengan kata lain. Okay, so bagi saya, kalau anda rasa anda teraniaya, tak kisahlah dari pihak mana sekalipun, ambil tindakan lah. Jangan hanya sekadar mengomel. You know, pick up the phone, call peguam, sama lah. Kalau rasanya anda di pihak yang benar. Kalau anda rasa amat tengok perjanjian tu berat sebelah, whatever it is. So you have to take action. Itu satu. You know, supaya apa? Supaya pihak satu lagi will be accountable. Sebab kalau you tak ambil tindakan macam tu, pihak lagi satu boleh cuci tangan. Saya tak sebutlah pihak mana sebab saya pun tak tahu siapa yang sebenarnya terlibat dalam hal ni kan. Sebab dia pun tak ceritakan secara terus terang siapa, you know. Dan saya tak berani nak, you know, menunjuk kat orang lain, you know. Kita kena tunjuk, you know, tunjuk kat orang macam tu, 3 jari lagi kat kita kan. So kena tengok diri sendiri dululah. So pandangan saya, isu ni si Fulan yang terasa teraniaya, you know, should take an action about it. Kalau dia rasa dia teraniaya lah. Untuk juga ambil tindakan pada yang dia rasakan yang di sebelah sana tu. Sebagai contoh. Okay. Now, untuk yang lain, terutama yang sedang menonton ni ataupun kita punya siapa-siapa yang dekat luar sana lah, for example. Bagi saya ialah, you have to ask question. You kena tanya diri you sendiri. Okay. Saya bagi benda ni mudah lah, simple. You know? Sesiapa pun. If you dapat apa-apa tawaran, tak kisahlah apa-apa tawaran sekalipun, you kena tanya soalan ni pada diri sendiri. One, what is it for me? Benda ni apa kelebihan untuk aku? Itu yang pertama. Sebab kita kena protect diri sendiri dulu. Okay. Kedua, kena tanya what is it for them? Apa kepentingan mereka ni pula? Dia orang nak tawarkan benda ni kepada aku ni kenapa? You know, you have to question that. Tanya pada diri sendiri. Okay. Kedua, mesti you tanya value. Berbaloi ya? Berbaloi ke kau masuk program ni, bayar RM10,000, contohlah bayar RM5,000, bayar RM1,000 to get this. Okay, to dapatkan benda ni. Okay, as far as value I'm concerned. Okay, then apa pihak sana dapat selain daripada duit ni? Okay, sebab kalau ianya benar, saya punya konsep senangnya, kalau benda tu benar, dia tak perlu buat semua ni, dia dah buat seorang-seorang. Okay, saya bagi contoh, saya buat analogi dia macam ni lah. Okay, kalau orang tawarkan saya, Cik Zani berminat tak? Saya jumpa satu lombong emas. Okay, Cik Jani join saya, kita gali lombong emas sama-sama. Okay, so saya kena tanya diri saya sendiri. Okay, satu, why is it for me? Kedua, why is it for him yang nak ajak saya ni? Okay, then what benefit? Sebagai contoh kan. So, kalau benda ni betul, kenapa dia ajak saya? Sebab kalau saya sendiri jumpa lombong emas, saya tak akan pegang canang, you know, loceng. Hello tuan-tuan dan puan-puan, saya jumpa lombong emas. Marilah sama-sama melombong emas di belakang rumah saya.
Saya apa yang saya buat ialah saya naik pagar besar-besar, saya tutup dengan canvas, saya lombong seorang-seorang je. So you have to ask, what is it? Why? And why you not offer this kind of thing? Okay, lepas tu pula, if it's so good, why don't you do it yourself? So if you can do it yourself, why you want to offer it to me? You want to teach me? Fine. Kalau nak setakat mengajar, ajar je lah. Kenapa nak ajak saya masuk program? Faham tak? Faham tak maksud saya? Okay, you nak mengajar tentang hartanah, you sifu hartanah, you nak ajar orang. Okay, I charge you RM500, you masuk kelas 3 hari. Saya ajar apa-apa pasal hartanah. Faham? Okay, ni cara macam mana cek hartanah, ni cara macam mana masuk penyewa, ni cara macam you buat duit pada hartanah. Okay, done. Kelas 3 hari, good luck, where you go. Saya tak ada masalah kalau macam tu kan. Kita masuk universiti pun sama kan. Kita masuk college pun sama. Kena bayar yuran juga. It's the same. Tapi tak pernah pula pensyarah saya dulu. Dia kata, Cik Zaidi, Zaidi, kau nak tak join aku sekali buat eksperimen tentang benda ni kan. Kau student electromechanical kan. So, kita buat benda ni, kita buat sekali. By the way, sebelum kau join aku, kau bayar aku fee dulu. Kau dah ajar aku dalam kelas kot. Why should I join you? Tanya benda tu. Okay. Kalau you rasa macam, okay, this is very genuine, this is memang betul lah dengan kata lain, so tak ada udang di sebalik mi dan sebagainya, okay, then the last thing you should do is, tengoklah kontrak pula. Kan, tengok kontrak. Kan, betul ke perjanjian ini? Ya, apa pula perjanjian ni seberat sebelah? Kalau you dah tahu perjanjian tu berat sebelah, yang you nak join juga, kenapa? Ask yourself that. Sebelum tanya, sebab saya teringat dialog Piramli lah. Kan, Tiga Abdul. Tak silap saya Tiga Abdul kot. Kan, dia kata apa? Kau muka pun macam muka penipu, yang kau pergi bersama dengan penipu tu, siapa suruh? That means that you dah ada nampak ciri-ciri tersebut, then why you join? Kenapa you pergi buat? So itu you kena take your own responsibility. Bagi mereka yang anggap macam teranyanya tu kan. Bagi mereka yang so-called menganiaya tu, you ambil tindakan lah. Malaysia ni ada undang-undang. You ada tindakan sivil boleh ambil. Kalau ada unsur-unsur jenayah, you boleh ambil tindakan, jenayah, pergi kat Purang Negara, buat komplain, So take the action. Because kalau you just mata-mata nak meluahkan perasaan, confession, whatever, benda ni tak pergi ke mana. Dia sama je. So akan datang ada je. Sebab benda ni dah lama, saya dah lebih 15 tahun. Boleh kata tiap-tiap tahun ada je lah mangsa baru. Ni scam apa pula ni kan. Contoh kan, ini kenapa pula ni. It's the same thing. Dia macam, people does not learn. Orang tak belajar daripada kesilapan lampau kan. Albert Einstein sih kata apa, kalau kita buat benda yang sama berulang-ulang dan harap result yang berlainan, kita gila lah. Orang gila je yang buat benda yang sama-sama, at the same time dia harap benda yang berlainan. Tak boleh. Does not work. So, kalau betul serius nak melabur dalam hartanah, then learn. Tu yang penting lah. Okay. Yang lagi satu macam saya sebutkan tadi, kena kira lah bang. You kena kira you punya kemampuan. Betul ke mampu untuk melabur dalam hartanah ni? Okay. Dan kalau you rasa tak boleh beli 5 biji, beli sebiji. What's the rush? Kan orang tanya saya, Cik Zaidi, kenapa sampai 60 biji? Macam mana cik restart? Habis kau ingat apa? Aku petik jari tu dapat 60 biji. Agak-agak lah. Kan sifu saya belajar sifu saya ada 700 hartanah. Tak ada seorang pun kenal dia kat Malaysia ni. Kan dia dah meninggal lah pun. Dia memang sifu underground lah. Senang kata dia memang Cina. Saya belajar daripada Cina. Tak ada orang kenal dia. Okay, dia ada 700 hartanah. Daripada rumah biasa, kondo, kilang, bangunan sendiri, you name it lah, tanah dia ada semua. Okay, wow. Dan saya pernah tanya dia, masa dia start dulu, umur dia 16 tahun. Dia seorang buruh masa dia start, umur dia 16 tahun. Okay, so saya kita berguru kan, kita nak lah macam tu, lebih kurang. Nak ada kejayaan ni, whatever. And dia cakap saya senang je, dia kata, you nak berjaya ke tak berjaya, you have to take the first step. Langkah pertama. And then you have to start with 1. Because from 1, you akan dapat 2. 2, you akan dapat 3. 3, you akan dapat 4. And then seterusnya. Tapi you tak mula dengan 1, then you tak boleh dapat banyak-banyak ni. Okay. So saya bermula dengan 1 juga. Saya beli hartanah saya pertama, sebiji. Saya beli hartanah saya masa tu 24 tahun. Wow. 24. Saya sekarang dah nak masuk 47. Okay. Itu hartanah saya pertama lah. Itu pun beli pun kesilapan. Bukan saya melabur dalam tanah pun. Tak kerti apa-apa pun umur 24 tahun. Tapi itu tanah saya pertama masa ketika itu.
Okay. Tanah saya kedua dengan pertama, beza tu 5 tahun. Beli tanah pertama dengan tanah kedua, beza 5 tahun. Tanah saya yang ketiga, setahun selepas tu. Lepas tu saya beli 3 biji, 4 biji sekali terus, tu jalan. Sebab dah mula mahir, dah pandai, sebagai contoh. So, cerita pasal pelaburan tanah ni semua orang boleh. Itu tak ada isu lah bab tu kan. Cuma nak kena belajar betul-betul. Now, balik kepada soalan, relevan tak hari ni, dia bergantung pada permintaan, pasaran. Kalau kita nak buat rumah sewa, kena tengoklah sama ada permintaan pasaran sewa macam mana di situ. Kalau ada permintaan sewa, tetap relevan. Sebab selagi manusia bernama manusia, dia perlukan tempat perlindungan. Dia perlu premis untuk penjagaan dan sebagainya. Okay, so kena tengok. So kalau dia nak melabur for capital gain, sebagai contoh nak kena tengok economic outlook, nak kena tengok potensi pasaran beberapa tahun akan datang. So kena buat kajian. So semua ni kena buat benda mendalam lah. Kena buat kira-kira, kena buat kajian. You have to do study a lot, benda-benda macam ni. So dia bukan macam main boleh petik-petik jari, percaya-percaya cakap orang, lepas tu pergi beli. Okay, beli pula mahal lah tu. And then bila berlaku lambatkan di pasaran, tak ada penyewa dan sebagainya, lepas tu you pening. You tak ada exit plan. Okay, so nak jadi apa-apa pelabur pun sebenarnya dia punya konsep tu sama. You nak jadi pelabur hartanah ke, saham ke, you nak ambil futures ke kan, precious metal ke kan, you nak menjaga, you nak melabur dalam penjagaan orang lain ke atau penjagaan you sendiri ke, the concept is the same, they always the same, sama je daripada dulu sampai sekarang, fundamental dia sama. Jadi bagi saya isu kena tipu dan sebagainya, hari-hari orang kena tipu lah kan, cuma beza ni lah, do you learn from your mistake. Dan sini lah masalah ni kebanyakan orang dekat sini, dia ikut hati dan perasaan. Dia boleh beli sebiji rumah, dia nak beli 5 kan, tapi dia tak pandai nak urus biji tu, tak pernah ada pengalaman urus biji ni, sebiji pun tak pernah pandai urus, sekali nak kaut 5, habis tu macam mana tu bang? Kan, saya tak salahkan orang beli sampai 20 biji, saya ada je peserta saya yang macam saya tunjukkan tadi kan, beli sampai 7, 10 biji, tapi dia start with 1. Dia start with experience, tahun, 2 tahun, dah mula mahir. You tak boleh nak ikut terus. Contohlah kan, kalau orang nak ikut saya lah, supaya contoh, Cik Zaidi ni ada 60 biji, aku nak belajar pada Cik Zaidi lah, for example. Day 1, saya tunjuk cara beli sebiji je pun. Saya takkan tunjuk cara beli 60. It's crazy. You know, you tak ada pengalaman, you tak ada exit plan, you tak ada holding power, you know, ilmu tak cukup, macam-macam you tak ada lagi. Okay, tapi you nak dapat orang nak cepat kaya lah senang kata kan. Kalau orang tanya saya, macam orang macam saya ni old school, jadi berapa lama ambil masa jadi? Kalau saya sebut 15 tahun dekat 20 tahun, oh ya ke, tak apa, terima kasih lah. Saya ingat saya nak melabur dalam kripto lah, kripto cepat sikit, 6 bulan dah menjadi jutawan. Kau melabur lah kat kripto kan, sebab saya rasa golongan kita, generasi kita ni, dia golongan old school. We are very cautious. Saya 5 recession dah go through kan, 5 recession dah go through kan, in the 80s dah pernah go through, tengah 90-an .com bubble dah pernah go through, awal tahun 2000 saya dah pernah go through, 2008 dah pernah go through. Ni pula kita pandemic kan, 5 economic cycle, up down 5 kali. For example lah, sebagai contoh kan, tanah saya ada lagi kan, ini yang baru beli 2-3 biji ni dah macam ni, macam mana, sebab ini kes yang saya terima pun. Jadi nak minta tolong sikit, kita orang 3 tahun lepas beli undercon sekarang dapat kunci, lepas tu penyewa tak ada, macam mana nak buat, berapa biji you beli? 3 sekaligus. Dan saya punya respon kadang-kadang memeritkan, tapi terpaksa cakap lah. Saya kata, siapa yang ajar beli sampai 3 ni? Adalah dulu ni orang sekian-sekian lah kan, tunjukkan kita orang macam mana nak beli sampai 3 biji. Saya tanya, kenapa tak tanya dia? Apa tak tanya saya pula? Sebab dia banyak lah kan dengan alasan. And then pusing-pusing dia kata, sebab kita orang pun tahu daripada yang lain, saya tadi pernah tolong kan, hutang banyak, dapat selesai apa semua. Jadi itu yang kita datang dan minta tolong. Jadi saya kata, korang bila korang makan kek sedap-sedap, kau tak ingat pun aku. Tapi bila time kau buat tai, mesti kau datang jumpa punya.
Kan? Habis aku juga nak kena cuci. Kan? Saya bukanlah nak tolak kan. Saya dah buat benda lebih 15 tahun. Kalau tidak saya takkan berada kat sini. Kan? Kita bantu lebih lah, ribuan orang lah kita bantu. Tapi benda ni dia berulang. Dia berulang sebab manusia punya sikap tu dia masih sama kan. Generasi saya pun sama, orang yang 30-an pun sama, yang baru up sekarang umur 20-an pun sama. Sebab kita dah boleh nampak lah, the moment dia take certain action, dah boleh nampak macam mana arwah bapak saya ajar saya dululah. Kan? Sebelum kau nak melangkah tu aku dah tahu lah, kau nak ambil satu langkah, kau dua langkah aku dah tahu. Sebab that's come from experience. Dia tengok nature anak dia dah faham lah macam mana kan, sebagai contoh kan. So macam saya, kita berada dalam industri ni, kita berada dalam industri kewangan, kita berada dalam industri perancangan kewangan and whatever not, dan kita dah boleh nampak trend kebanyakan orang. Jadi terpatut Tuan Afian buat majlis macam ni, nak sedarkan orang. Lepas tu saya juga ada program saya, tujuannya untuk sedarkan orang. Sebab benda ni dia bagi kaitan dengan kita. Kan? Saya cakap terus terang, kalau semua orang kat Malaysia ni kaya, kita automatik jadi kaya Tuan Afian. Betul tak? Kan? Saya tak perlu nak jual benda yang RM200, saya jual benda RM2,000 sebab orang lain semua dah kaya. Dan orang yang jual RM2,000 takkan jual RM2,000, dia akan jual RM20,000 sebab semua orang dah kaya. Kan? Kita tak payah risau tentang, itu yang kita cuba buat. Kita cuba buat supaya kebanyakan orang dekat luar sana tu celik kewangan, tahu apa langkah yang diperlukan untuk ambil dan sebagainya, dan tak kena benda-benda macam ni. Kan? Tak kena scam ataupun, saya pun tak nak panggil scam pun, saya tak berani nak panggil scam sebab mungkin programnya betul tapi implementasinya salah, orang alam lah kan. Ataupun orang yang join program tu dia punya ekspektasi tu tak sama. Kan? Sifunya mengajar kat sini, ekspektasi dia kat sini. Jadi bila dia tak dapat macam ni, dia salahkan sifu dia. Ada juga yang macam tu. Jadi bagi saya benda ni kena tengok lebih detail lah. Untuk individu tersebut, kenapa jadinya macam tu. Dan kalau betul terasa teraniaya macam saya sebutkan tadi, ambil tindakan. Kita ada tindakan undang-undang boleh. Kita boleh ambil, tindakan sivil, tindakan jenayah dan sebagainya. Then you have to take action lah.